A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah. Dan kita telah masuk dalam fasa yang kedua dakwah Nabi SAW di Mekah, iaitu fasa dakwah secara jahriyah, dakwah secara terbuka. Setelah berlalunya fasa dakwah secara sembunyi selama lebih kurang 3 tahun. Dan kita dah mula setelah turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi tanpa mengambil masa yang lama, terus Nabi mengumpulkan kaum-kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nabi panggil semua ketua-ketua kabilah daripada kalangan Quraisy, dan Nabi mengambil tempat yang strategik, iaitu di Bukit Safa, tempat yang tinggi, kemudian tempat yang lapang supaya lebih ramai dapat mendengar, dan supaya mesej dakwah yang pertama, yang kali pertama Nabi sampaikan secara terbuka sampai dengan jelas. Dan setelah itu bermulalah penentangan orang-orang musyrikin Mekah terhadap dakwah Nabi secara terbuka. Bila dakwah dilakukan secara terbuka, maka penentangan pun pasti akan berlaku. Itulah tabiat al-haq. Tabiat kebenaran ialah mesti bertembung dengan kebatilan. Dia macam siang dengan cerah, siang dengan malam. Kalau ada malam, dia tak boleh ada siang. Kalau ada siang, malam tak boleh. Sebab dia dua benda yang berbeza. Begitu juga bila ada kebatilan, dia tak boleh ada kebenaran. Bila ada kebenaran, kebatilan tidak boleh wujud. Dia mesti bertembung. Maka bila Nabi berdakwah secara terbuka dengan mengiklankan dakwahnya secara jelas di Bukit Safa, maka berlakulah permulaan pertembungan antara hak dan batil, antara pembesar-pembesar musyrikin Mekah, penganut fahaman akidah jahiliah, penyembah-penyembah berhala, dengan Nabi Muhammad dan para sahabat yang berteraskan akidah mentauhidkan Allah dan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi digelarkan oleh Abu Lahab, pakciknya sendiri, sebagai manusia yang paling celaka. Sebab sekian lama mereka berfahaman jahiliah, sekian lama mereka menyembah berhala, mereka melakukan kerosakan, rasuah, bunuh anak. Tidak ada seorang pun yang menegur dan mengatakan mereka sesat. Tiba-tiba datang seorang manusia yang mereka kenal daripada keturunan mereka juga, menyatakan bahawa pegangan mereka, amalan mereka selama ini adalah sesat. Maka sudah pastilah akan menimbulkan satu macam gempa bumi kepada orang musyrikin. Satu letupan yang menyebabkan mereka terbangun daripada tidur. Dan mereka selepas itu, sejak daripada itu, mereka sentiasa berusaha untuk menyekat, menghalang dakwah Nabi SAW 24 jam. Mereka tak pernah tidur. Mereka tak pernah leka daripada berusaha merancang untuk menghalang dakwah Nabi daripada berkembang dan merebak ke mana-mana. Okey. Sebelum kita sambung, tajuk kita ni, iaitu rasanya kita berhenti muka surat 144. 144 kan. Hari ini kita sambung muka surat 145, iaitu
dalam tempoh dakwah secara terbuka ni, siapakah antara yang beriman yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini dia sebut, tapi sebelum tu saya nak sebut, mungkin dalam buku ni tak adalah, apa fokus utama Nabi dalam dakwah secara terbuka ni. Apa fokus Nabi? Kalau kita tengok ayat pertama Nabi masa di Bukit Safa, apa dia? Ayat pertama Nabi di Bukit Safa. Sebenarnya Nabi bila mulakan dakwah secara terbuka, Nabi tak bagi ceramah panjang. Nabi tak bagi forum perdana ke. Nabi sampai mesej yang sangat ringkas tapi sangat jelas. Satu ayat je. Apa dia? Fa inni nazirul lakum baina yaday azabin alim. Aku adalah utusan Allah datang untuk menceritakan tentang azab yang pedih. Mesej cukup jelas. Jadi itulah poin ataupun fokus utama Nabi dalam dakwah secara terbuka. Bermula daripada di Bukit Safa. Sekarang saya nak sebut, pelajar boleh catatlah. Apa fokus utama Nabi ketika dakwah peringkat awal dalam dakwah secara terbuka. Dan kita boleh ambil pengajaran untuk mereka yang baru, non-Muslim ke ataupun Islam yang tak faham Islam tu, apa fokus yang patut kita sampaikan kepada mereka. Okey, yang pertama ialah Nabi membawa mesej tauhid, mentauhidkan Allah ataupun wahdaniyah. Wahdaniyah. Daripada ayat fa inni rasulun baina yaday azabin alim. Aku adalah utusan. Utusan daripada siapa? Allah. Allah yang mana ni? Allah yang satu. Jadi di situ ada mesej Nabi nak beritahu Tuhan satu sahaja. Okey, sekarang timbul masalah, timbul persoalan. Orang musyrikin Mekah percaya tak Tuhan yang satu? Percaya ke tak? Orang musyrikin Mekah percaya Tuhan tu satu, tapi dari sudut apa? Rububiyah. Mereka percaya. Sebab tu Allah sebut banyak dalam Al-Quran kan, antaranya surah Luqman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, orang musyrikin Mekah, siapa mencipta langit dan bumi, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab Allah. Kemudian Allah kata qul alhamdulillah. Bila mereka jawab Allah yang mencipta langit dan bumi, maka kamu hendaklah memuji Allah. Sebut alhamdulillah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Tapi Allah kata kebanyakan mereka ni yang mengatakan Allah mencipta langit dan bumi, kebanyakan mereka tak tahu. Apa yang mereka tak tahu? Apa yang mereka tak tahu? Bila ditanya siapa cipta langit, dia jawab Allah. Siapa cipta bumi, dia jawab Allah. Siapa turunkan hujan, dia jawab Allah. Tiba-tiba Allah kata kebanyakan mereka tak tahu. Apa yang mereka tak tahu? Ini Allah sebut dalam surah Luqman kan? Apa yang mereka tak tahu? Apa dia? Yang mereka tak tahu ialah uluhiyah. Mulut mereka mengatakan Tuhan tu hebat. Buktinya Tuhan cipta langit dan bumi. Itu mereka tahu. Tapi yang mereka tak tahu apa dah? Kalau Tuhan itu yang hebat, Tuhan itu yang saja yang mencipta, maka sepatutnya mereka jangan sembah patung. Jangan sembah berhala. Sebab berhala tak ada kelebihan apa-apa, tak ada kekuatan. Bahkan berhala pun mereka yang buat. Yang tu mereka tak faham. Yang tu mereka tak faqih. Okey. Jadi mesej pertama Nabi nak bawa pada orang musyrikin Mekah ialah tauhid. Iaitu tauhid Allah ni bukan setakat dia mencipta, tapi dia wajib disembah. Berlawanan tak dengan akidah orang musyrikin? Berlawanan. Bila berlawanan, berlaku pertembungan. Okey, yang kedua, mesej yang kedua apa dia? Ya? Azabin alim. Aku ni memberi peringatan tentang azab yang pedih. Itu cerita apa tu? Hari akhirat. Mesej kedua ialah selepas hidup kat dunia ada kehidupan yang lain yang kekal abadi. Dan di situ Allah akan balas.
Kalau buat dosa, kalau syirik, azabin alim, azab yang pedih. Kalau beriman, beramal soleh, bagi mereka syurga yang kekal abadi. Dua bertembung. Satu, tauhid mengajak sembah Allah. Bertembung dengan fahaman amalan orang musyrikin. Yang kedua, tauhid percaya kepada hari kebangkitan. Dan semua tu ditentang oleh orang musyrikin. Apa penentangan orang musyrikin tentang mesej tauhid uluhiyah yang dibawa oleh Nabi? Apa mereka kata? Dia kata Tuhan ni sebenarnya bukan satu. Tuhan ni ada anak. Tuhan ni ada isteri. Bahkan ada juga dakwaan orang musyrikin Tuhan ni berkawan keturunan jin. Tuhan ada anak dan anak Tuhan ialah malaikat. Bila Nabi bawa mesej Tuhan tu satu, sebab apa? Nak membatalkan fahaman akidah orang musyrikin yang menganggap Tuhan tu betul cipta langit, tapi Tuhan ada sekutu dia. Tuhan ada anak dia. Okey, kemudian mesej yang kedua iaitu wajib beriman bahawa selepas kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Maka ditentang oleh orang musyrikin. Apa fahaman akidah orang musyrikin tentang kehidupan? Apa fahaman mereka? Iaitu antaranya Allah sebut dalam surah Sabah. Dalam surah Sabah ayat 7 dan 8. Allah rakamkan bagaimana fahaman orang musyrikin Mekah tentang kehidupan. Dia kata apa? Wa qala allazina kafaru, telah berkata orang-orang kafir, hal nadullukum, nak tak kami tunjuk pada kamu ala rajulin. Surah Sabah ayat 7 dan 8. Nak tak kami tunjuk pada kamu seorang lelaki yunabbi'ukum, yang membawa berita kepada kamu, iza muzzaqtum kulla mumazzaq. Berita apa yang Muhammad bawa ni? Iaitu bila kamu dah mati, dah hancur lebur, innakum lafi khalqin jadid. Kamu akan dibangkit dengan kehidupan yang baru. Ini kata orang kafir ni. Nak tak aku nak cerita? Ada seorang lelaki bawa cerita pelik. Apa dia? Bila kita mati hancur, kita akan dihidup semula. Ini cerita pelik dan cerita yang kita tak pernah dengar. Aftara ala Allahi kaziban. Adakah lelaki ini mereka-reka pembohongan kepada Allah, ataupun jinnatun, lelaki ini gila, Muhammad ni gila. Bahkan Allah kata balil ladzi, orang kafir kata apa? Balil ladzina la, Allah kata balil ladzina la yu'minuna bil akhirah, bahkan orang yang tak beriman dengan akhirat ni adalah fil azabi wadhalalil ba'id. Mereka pasti dalam azab dan kesesatan yang jauh. Okey. Dan banyak lagi ayat yang Allah kata bahawa fahaman orang musyrikin, dan sampai sekarang pun ada. Fahaman apa dia? Iaitu kehidupan dunia ni hanya sekali sahaja. Lepas mati dah hancur semua, tak ada dah. Kalau kita perasan ada satu ayat yang mengkisahkan bahawa orang musyrikin ni sampai tahap dia ambil tulang yang dah hancur, kemudian dia tabur depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia tabur depan Nabi, dia kata apa? Ayat ni famous kan? Surah Yasin. Ayat apa? Cuba habiskan. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim. Surah Yasin 77 dan 79. Siapa yang ambil
tulang yang hancur ni. Ubay bin Khalaf. Dia ambil tulang manusia yang dah mati, yang dah hancur, dia tabur depan Nabi. Dia katakan, tengok ni, tulang-tulang yang dah hancur ni, mana mungkin dapat dihidupkan kembali. Sebab tak masuk akal. Kalau benda dah hancur lebur, tak mungkin dapat dihidupkan seperti asal. Dan Allah rakam kisah ni dalam surah Yasin. Itu fahaman mereka. Jadi mesej yang Nabi bawa yang kedua apa dah? Nak betulkan fahaman bahawa tidak ada kehidupan selepas kehidupan dunia. Sebenarnya ada tak fahaman tu dalam masyarakat kita? Bahkan di kalangan orang Islam pun ada. Orang Islam kalau dia tanya pada mereka percaya tak pada hari akhirat, mulut mereka menjawab percaya. Tapi kalau tengok amalan dia, macam mereka tak percaya. Buktinya, mereka langsung tak ada persiapan. Ada yang tak solat, ada yang buat dosa setiap hari, sampailah saat-saat kematian. Jadi sebenarnya, hakikatnya, fahaman mereka ni, sebahagian mereka ni, sama seperti fahaman orang musyrikin Mekah. Mereka langsung tak bersedia untuk hari kematian. Seolah mereka tidak percaya. Okey, yang ketiga, poin yang ketiga, mesej ketiga yang Nabi nak bawa ialah mesej apa dah? Kerasulan. Orang musyrikin tak boleh terima Rasul. Sebab apa? Sebab bila sebut Rasul diutuskan oleh Allah. Bila diutuskan oleh Allah, mereka akan kata apa? Kalau utusan daripada Allah, mesti bukan manusia. Kalau pilih manusia, kenapa pilih Muhammad? Kenapa tak pilih? Antara bantahan mereka beda. Kalau nak pilih manusia, pilih orang yang ada harta. Seperti yang menguasai Mekah dan Taif. Allah sebut dalam Quran kan. Apa dia? Wa ma mana'an an-nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyarar rasula. Yang ni dia menafikan manusia itu sebagai rasul. Dia kata apa? Tidaklah menghalang manusia daripada beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, melainkan apa yang menghalang orang musyrikin Mekah beriman, iaitu qalu, mereka berkata, aba'asallahu basyarar rasulah, adakah patut Allah mengutuskan rasul itu daripada kalangan manusia? Sebab Muhammad tu manusia, kami tolak. Bahkan mereka kata apa? Wa qalu laula unzila alaihi malak. Kalaulah diturun bersama Muhammad itu malaikat. Walau anzalna malakan, kalau kami turunkan, Allah kata kalau kami turunkan betul malaikat sebagai rasul, laqudiyal amr, maka semua akan dibinasakan. Sebab akhirnya mereka tetap tak beriman. Dia juga bantah kan. Dia kata, kenapa rasul ni sama dengan kami makan, minum, pergi ke kedai? Mereka lupa bahawa rasul-rasul sebelum ni, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim, semua makan dan minum sama dengan manusia. Jadi poinnya apa dia di sini? Mesej ketiga Nabi nak bawa ialah, kalau nak beriman, kalau nak jadi orang baik, kenapa tak boleh pandai-pandai? Kena ikut Rasul yang diutuskan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila ditolak Rasul, dia kata macam-macam pada Rasul. Rasul ni gila, Rasul ni tukang sihir, Rasul ni penyair dan sebagainya. Okey, mesej yang keempat. Mesej yang keempat yang Nabi bawa di peringkat awal dakwah secara terbuka di Mekah ialah bahawa panduan hidup manusia bukan nafsu, bukan akal, tetapi Al-Quran. Bila bawa Quran, semua bercanggah. Apa yang disebut dalam Quran semua bercanggah dengan fahaman mereka, amalan mereka, perbuatan mereka dalam kehidupan. Maka mereka gelarkan Quran sebagai sihir. Mereka gelarkan Quran sebagai syair ataupun asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng. Jadi 4 mesej ini yang Nabi bawa. Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita bila kita berdakwah, asasnya bawa 4 mesej ni. Kalau orang selagi tak beriman dengan Allah, jangan ceritalah bab-bab lain tu. Bab solat ke, bab fiqah ke. Kan? Sebab itulah, dalam keadaan orang tak kenal Allah, dalam keadaan orang tak cinta Allah, kita cerita bab-bab fiqah kan. Cerita bab fiqah pula dalam mazhab tertentu. Akhirnya apa jadi?
Dia tak boleh terima pandangan orang lain. Tapi kalau dia ajar pada mereka ketuhanan dahulu. Bila sebut Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, dia akan dengar apa saja Allah cakap. Allah kata dia tak peduli dah siapa yang berkata. Kan? Itu pentingnya. Yang pertama, yang paling asas kita sampai pada masyarakat ialah tentang ketuhanan. Bagi mereka kenal Tuhan dulu. Bagi mereka cinta Tuhan dulu. Jangan bagi mereka kenal guru, kenal ulama, kenal mazhab. Tapi Tuhan mereka tak kenal. Yang tu yang jadi fanatik, jadi bergaduh dan sebagainya. Okey? Saya cukup yakin kalau kita perkenalkan ketuhanan ataupun 4 mesej ini kepada masyarakat, perkenalkan siapa Tuhan melalui Al-Quran, kemudian kehidupan kita sebenarnya sementara, kita akan balik ke akhirat, kekal abadi. Yang ketiga, agama tak boleh reka-reka, mesti ikut Rasul sebab dia adalah utusan daripada Allah. Jadi Allah suruh kita sembah dia. Jadi nak sembah Allah kena ikut cara Allah, bukan ikut cara orang ramai. Macam mana kita nak tahu? Melalui Rasul. Yang keempat, hidup berpandu ke Al-Quran. Kalau kita dapat bagi kefahaman pada masyarakat 4 benda ni, insya-Allah tak akan bergaduh. Walaupun dia tengok orang berbeza, dia berlapang dada. Sebab apa? Semua daripada 4 benda ni. Okey. Kemudian kita tengok peringkat dakwah secara terbuka ni siapa yang memeluk Islam. Kita baca di buku. Buku surat 145. Buku ni bahasa Indonesia, dia terjemah bahasa Indonesia. Ada saya baca bahasa Indonesia saya tak faham. Saya baca bahasa Arab baru faham. Okey. Muka surat 145, di antara sahabat yang masuk Islam dalam period dakwah secara terang-terang adalah Abu Zar Al-Ghifari. Ibn Hajar menjadikan dalil bagi kisah Islamnya Abu Zar Al-Ghifari dan persaksian Ali bin Abi Talib ke atas keislamannya terjadi setelah 2 tahun kenabian ataupun lebih. Sehingga ia pun siap untuk berdialog dengan tamu asing, iaitu Abu Zar, dengan bebas dan menyebutnya sebagai tamu. Jadi, kisah Islam Abu Zar tu, kalau kita baca kisah dia, seolah dia Islam secara terbuka. Dan ini sebagai bukti bahawa Abu Zar menerima Islam dalam tempoh dakwah yang dilakukan secara terbuka. Okey, kita baca kisah dia. Keberadaan kisah masuk Islamnya Abu Zar berasal daripada hadis 2 orang sahabat. Jadi ada 2 hadis yang menceritakan keislaman Abu Zar Al-Ghifari. Satu hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan satu lagi kisahnya daripada Abdullah bin Samit yang hanya disebut dalam kitab Sahih Muslim sahaja. Dan keduanya saling bertolak belakang. Bertolak belakang ni, saya kata apa maksud bertolak belakang ni? Bila baca bahasa Arab baru tahu, iaitu ta'arud, saling bertentangan. Dalam bahasa Arab, ta'arud makna 2 kisah Abu Zar Al-Ghifari masuk Islam, ada 2 periwayat. 2 periwayat ni dua-dua sahih, tapi saling ada percanggahan. Tapi dia terjemah apa? Saling bertolak belakang. Kata ke benda ni. Baca bahasa Arab baru faham. Okey, Imam Qurtubi menganggap bahawa menjamak kedua hadis tersebut merupakan hal yang berat. Jadi 2 hadis, kisah tentang seorang tapi bercanggah. Jadi nak kumpulkan antara 2 supaya nampak tak bercanggah, agak sukar. Kata Imam Qurtubi. Namun, di waktu yang sama, kata Ibn Hajar berpandangan bahawa perbezaan keduanya amatlah banyak, namun masih mungkin untuk disatukan ataupun diselarikan. Apapun kondisinya, apapun keadaan yang berlaku yang paling sah adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Mana kisah yang paling sahih ialah hadis daripada Abdullah bin Abbas yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu, bila ada perselisihan, hendaknya yang dijadikan pegangan adalah riwayat Ibn Abbas. Kalau ada perjanggahan, kena utamakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Daripada beberapa riwayat yang sah, dia dapati bahawa Abu Zar menentang. Ini permulaan cerita. Abu Zar ni, sebelum masuk Islam, dia memang
fitrah dia menentang sifat jahiliah ni. Dia tak suka menyembah berhala. Daripada awal lagi. Itu fitrah dia lah. Menentang orang yang mensyirikkan Allah. Dan dia juga melaksanakan solat sebelum dia masuk Islam. Tapi tak disebut solat macam mana. Cuma di sini disebut, dia kata apa? Hal itu berlaku selama lebih kurang 3 tahun. Sebelum Abu Zar memeluk Islam. Tanpa bila dia solat, dia tak khususkan kiblatnya ke mana. Sebab mungkin dia tak jelas. Jadi dia solat je. Daripada kisah dia sebelum Islam ni, nampaknya dia terpengaruh dengan ajaran pengikut Nabi Ibrahim AS. Iaitu agama Hanifah. Okey, tatkala mendengar keberadaan Nabi SAW, bila Abu Zar dengar, dia di luar Mekah, bila dia dengar mesej, berita Nabi ada kat Mekah dan bawa cerita baru, maka ia pun datang ke Mekah. Tapi sebenarnya dia hantar dulu saudara dia yang bernama Anis. Abu Zar ni ada adik-beradik dia bernama Anis. Jadi sebelum dia datang ke Mekah, dia hantar Anis. Sebagai apa? Nak dapatkan maklumat tepat tentang cerita Muhammad ada di Mekah, bawa cerita baru. Lepas dia hantar abang dia pun balik bagi maklumat. Memang betul ada seorang lelaki bawa cerita tentang ketuhanan, tentang hari akhirat. Tapi Abu Zar tak puas hati. Dia kata maklumat yang kamu bawa ni tak memuaskan hati aku. Maka sebab itulah Abu Zar ambil keputusan, dia pergi ke Mekah sendiri. Okey. Nabi secara langsung namun akan menemuinya begitu hari sudah malam. Maka ia pun berbaring. Jadi Abu Zar masuk Mekah dalam keadaan mindset dia apa dia? Dia tahu Nabi ni dalam bahaya ni. Sebab dakwah yang dibawa oleh Nabi ditentang oleh seluruh penduduk Mekah. Jadi dia kena pergi secara rahsia dan jangan kecoh-kecoh. Lalu ketika dia sedang berbaring di Mekah tu, saat itu Ali radhiyallahu anhu melihatnya dan mengenalinya sebagai orang asing. Ali tahu Abu Zar ni muka tak pernah nampak. Ini orang luar ni yang masuk Mekah. Lalu Ali meminta Abu Zar supaya datang ke rumahnya sebagai tamu. Dan Abu Zar tak tanya sepatah pun, Ali pun tak tanya sepatah dalam malam tersebut. Keesokan harinya ia meninggalkan rumah Ali dan dia menuju ke Masjidil Haram sehingga petang. Dia keluar pagi, sampai petang, Ali pula jumpa dia sekali lagi dan memintanya. Ali minta, okey datang rumah aku lah, tidur rumah aku. 2 malam. Dan malam kedua, Ali tak tanya Abu Zar pun tak tanya Ali. Kenapa dia datang ke Mekah? Sebab apa? Sebab apa? Dia tak tanya. Ni di sini ada pengajaran. Apa pengajaran dia? Orang luar datang, ada tujuan tapi tak tanya orang Mekah, iaitu Ali. Aku datang tujuannya sekian-sekian. Dan Ali pun tengok orang ni tak pernah datang Mekah, muka baru, pun tak tanya, apa tujuan kamu datang? 1 malam tak tanya, malam kedua pun tak tanya. Apa sebab? Sebab apa? Walaupun dakwah secara terbuka, tapi strategi tetap kena sembunyikan. Sebab Nabi sedang diawasi oleh orang musyrikin. Setiap pergerakan Nabi diawasi. Jadi orang akan perhati. Tama-tama kalau orang luar masuk, orang musyrikin Mekah akan perhati. Ini cari siapa ni? Dan akan diekori. Jadi Ali tak tanya Abu Zar sebab Ali takut. Abu Zar ni takut sebagai tali barut orang musyrikin untuk kumpul maklumat. Dan Abu Zar pun tak tanya Ali sebab Abu Zar belum percaya, belum yakin. Ali ni siapa? Setelah 2 malam, malam ketiga barulah Ali bertanya. Okey, kita sambung. Lalu Ali bertanya setelah malam ketiga tentang sebab kedatangan Abu Zar. Lalu ia memberitahu, Abu Zar beritahu bahawa ia ingin menemui Rasulullah SAW. Ali berkata padanya, sesungguhnya, Ali jawab,
Muhammad ni memang adalah Nabi yang benar dan Rasulullah. Okey, kalau kamu nak jumpa aku, macam ni. Tengok Ali yang mengajar strategi. Jadi dakwah ni bukan boleh sembrono macam tu. Ada perancangan, ada strategi. Bila nak jumpa Rasulullah bahaya, sebab pergerakan Nabi dan para sahabat sentiasa diintip, diawasi oleh orang musyrikin. Jadi Ali bagi kaedah, apa kata Ali? Sesungguhnya bila hari sudah pagi besok kamu ikut aku. Kerana ni bahasa Indonesia ni, kalau baca kita tak fahamlah. Ali kata macam ni, kamu ikut aku, pagi besok ikut aku, tapi jangan duduk dekat, duduk jarak jauh. Sebab kalau dekat orang akan perasan lah, ni ikut Sayyidina Ali ni, mesti nak pergi ke satu tempat. Jadi kamu ikut tapi dalam jarak jauh, supaya orang tak perasan kamu ikut aku. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali kata, bila aku nampak satu benda bahaya kepada engkau, aku akan tunduk untuk buat tuang air ataupun pakai kasut. Masa tu kamu berhenti. Kemudian bila aku bangun berjalan, kamu follow. Boleh faham? Tengok strategi ya. Dari mana dia orang belajar ni? Dari mana dia orang belajar ni? Daripada hari pertama terima Al-Quran, mereka tahu dah. Quran ni satu benda yang sangat penting dan sangat tidak disukai oleh musuh. Jadi bila nak sampaikan benda yang bahaya, kena berhati-hati. Okey, akhirnya sampai ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dan lalu berjumpa Rasulullah. Rasulullah pun bertanya tujuan Abu Zar datang, kemudian dia beritahu sebab aku dengar berita engkau suka, dan akhirnya Abu Zar memeluk Islam. Ia menjawab, Nabi pesan, bila Abu Zar dah mengucap 2 kalimah syahadat, Nabi pesan, kembalilah kamu kepada kaum kamu dan bagi tahu kepada mereka hingga datang berita tentang diriku. Okey. Kenapa Nabi suruh mereka balik? Kenapa Nabi suruh lepas Abu Zar mengucap, Nabi kata balik kampung. Jangan duduk kat Mekah. Sebab untuk kepentingan dakwah. Dia Abu Zar ni Nabi tengok dia ni perangnya dia suka buat kecoh. Suka buat kecoh. Bahkan ada satu hadis sahih, satu masa Abu Zar minta Nabi lantik dia sebagai ketua ataupun apa-apa peranan lah. Nabi kata, innaka rajulun da'if. Engkau ni seorang lelaki yang lemah. Engkau tak boleh pegang jawatan. Kalau pegang jawatan, jadi masalah. Jadi kamu balik ke kampung lah. Okey? Di situ ada pengajarannya. Apa dia? Bila kita sebagai ketua, sebagai pemimpin, kita kena tengok orang di bawah kita. Tengok kemampuan dia, kebolehan dia, potensi dia. Ada orang boleh bagi jawatannya. Ada orang kalau bagi jawatan lain, rosak, hancur. Jadi itu pentingnya kepimpinan untuk melihat potensi orang di bawahnya. Tapi Abu Zar ni, dengar cerita dia. Kata Nabi, kamu balik pada kaum kamu dan bagi tahu pada kaum kamu, tunggu sehingga datang berita tentang aku. Datang berita tentang aku, antaranya ialah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Maka kata Abu Zar, demi Allah yang diriku ada dalam genggamannya, ia pun keluar menuju masjid. Abu Zar pun keluar menuju ke masjid, lalu dia menyuruh dengan suara keras. Dia kata apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nabi kata balik kampung. Dia pergi mana? Dia pergi Masjidil Haram, dia isytiharkan. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Mana apa? Dia buat kecoh lah. Bila dia buat kecoh, orang musyrikin tengah marah, tengah nak sekat dakwah Nabi, tengok-tengok ada seorang lagi baru beriman. Menyebabkan orang musyrikin marah, lalu orang musyrikin Mekah memukul Abu Zar sehingga berdarah. Dan saat itu datanglah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni pakcik Nabi, lalu beri amaran kepada orang musyrikin yang pukul Abu Zar. Dia kata apa? Kamu jangan pukul dia sebab dia daripada kaum Al-Ghifar, dan kamu nak keluar ke Mekah ke nak pergi berniaga,
kamu akan jumpa kaum Al-Ghifar, mungkin kaum Al-Ghifar akan balas dendam. Jangan. Maka orang musyrikin pun berhenti dan Abu Zar pun balik ke tempat dia. Okey, kita nak tengok apa pengajaran daripada kisah keislaman Abu Zar Al-Ghifari. Apa pengajaran dia? Saya kutip daripada buku lain. Okey, pertama pengajaran keislaman Abu Zar. Siapa-siapa yang sedang berdakwah boleh ambil pengajaran. Pertama, macam mana Abu Zar duduk di luar tapi tahu cerita Nabi. Masa tu ada apa? WhatsApp tak ada, Telegram tak ada, telefon tak ada, TV tak ada. Tapi macam mana cerita dakwah Nabi boleh sampai keluar? Viral melalui mulut. Macam mana orang boleh buat cerita? Apa dia? Macam mana cerita itu cepat tersebar? Keburukan Nabi? Bukan. Benda baru, benda hak yang jelas berlawanan dengan batil. Jadi macam satu letupan. Bila macam satu letupan, dia cepat tersebar. Jadi pengajarannya apa? Kalau kita bawa Islam, mesti nampak jelas perbezaan dengan amalan yang bukan Islam. Barulah orang terkejut, barulah orang tersedar. Dan daripada situ dakwah akan cepat tersebar. Mesejnya cepat tersebar. Orang nak terima itu nombor 2. Tapi sepatut tabiat dakwah ni, bila kita buat Islam yang benar, dia mesti nampak beza dengan yang lain. Bila nampak berbeza, dia akan cepat tersebar. Betul kan? Tapi sekarang, cepat tak tersebar. Dengan banyak pendakwah, banyak ustaz, banyak penceramah, banyak kelas agama, cepat tak tersebar. Cepat tak tersebar di kampung-kampung, kawasan pedalaman. Walaupun internet ada, telefon canggih, tapi sampai tak maklumat tu? Tak, sebab apa tak? Sebab apa tak? Kadang-kadang kita pergi tempat kawasan pedalaman pun, dia kata tak pernah dengar pun. Tapi orang cakap Islam setiap hari. Ustaz semakin bertambah kan? Pendakwah tumbuh macam cendawan. Saya tak tahulah, saya rasa sebabnya ialah banyak yang ustaz cakap tu benda yang sama, benda yang sudah diamalkan oleh masyarakat. Jadi tak ada benda baru. Betul tak? Kan? Jadi amalan lama, fahaman lama, jadi dia tak meletup lah. Betul kan? Bahkan kalau ustaz tu cerita benda lain sikit, dia akan terus ditutup. Okey. Kelebihan pengajaran kedua daripada kisah keislaman Abu Zar ialah walaupun dia hidup zaman jahiliah, tapi dia ada pandangan pegangan sendiri. Sebab sebelum dia masuk Islam, dia tak sembah berhala. Sebelum masuk Islam, dia dah mengingkari perbuatan jahiliah. Makna apa? Walaupun zaman jahiliah, setiap orang ada kebebasan untuk beramal ataupun berpegang dengan apa pandangan. Buktinya Abu Zar, dia ada pandangan sendiri, tak ada siapa kacau pun. Jadi walaupun zaman jahiliah, nizam jahiliah, tapi kebebasan beramal ataupun berpandangan ada. Yang ketiga, kesungguhan Abu Zar untuk mendapat maklumat tentang Nabi Muhammad SAW. Kesungguhan dia, ini antara sebablah dia dapat hidayah. Kesungguhan dia. Macam mana kesungguhan dia? Dia mula-mula dia hantar siapa? Adik dia ataupun abang dia bernama Anis. Bila abang dia datang ke Mekah dan bawa maklumat, bawa balik, dia tak puas hati. Dia sendiri pergi. Dan itu antara sebab kenapa dia dapat hidayah. Sebab kesungguhannya. Dia nak benda yang baru daripada Muhammad. Maka Allah buka pintu hati dia. Yang keempat,
sikap berhati-hati dan berwaspada dalam mendapat maklumat. Walaupun dia belum Islam, tapi ada sikap yang baik. Apa dia? Bila dapat maklumat, dia tak terus terima. Walaupun dia dengar cerita Muhammad, tak terus dia percaya. Sebenarnya itu adalah ajaran Islam. Kalau dengar berita daripada siapa pun, kita tapis dulu. Jangan terus terima dan jangan terus percaya. Apatah lagi kalau cerita tu tentang agama. Yang Allah tegurkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sekiranya datang orang fasik bawa berita, cek dulu. Itu berita apa? Berita umum. Apatah lagi dalam bab agama. Kalau bab agama, lagi kena cek sahih ke tak. Dan ada dalil tak daripada Quran. Lagi kena cek. Sebab agama ni kita nak pakai sampai di akhirat. Yang keempat, oh itu yang keempat lah. Yang kelima, sentiasa menjaga setiap pergerakan dan strategi dakwah. Sentiasa menjaga setiap pergerakan dan strategi dakwah supaya tidak terbongkar kepada musuh. Yang keenam, kesungguhan Rasulullah untuk menjaga maslahah dakwah dan keselamatan para sahabat. Kesungguhan Rasulullah untuk menjaga maslahat dakwah dan keselamatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana tu? Macam mana Nabi nak jaga maslahat dakwah supaya tidak terbantut dan nak jaga keselamatan sahabat? Iaitu Nabi kata pada Abu Zar, balik kampung. Jangan duduk kat sini. Kalau kamu duduk kat sini, jadi masalah pada dakwah. Dakwah akan mudah terbuka, mudah diintip dan sebagainya. Dan akan membahayakan sahabat. Yang keberapa? Yang ketujuh. Keberanian orang yang beriman. Keberanian orang yang beriman. Seperti Abu Zar. Walaupun baru beriman. Walaupun baru beriman, tapi dia berani. Ada kekuatan. Dia tak takut. Apa bukti? Lepas dia beriman, dia terus pergi ke Masjidil Haram dan diisytiharkan depan orang Quraisy. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Berapa ramai yang belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, tapi penakut. Nak sampaikan pada suami ke, nak sampai pada isteri ke, nak tegur anak ke, nak sampai pada jiran, kadang-kadang bertahun-tahun ambil masa. Tapi Abu Zar bila masuk Islam, iman masuk dalam hati dia, terus dia berani dan dia tahu walaupun risikonya mungkin dia dipukul, mungkin dibunuh. Tapi dia tak takut dah. Itu bukti iman bila meresap ke dalam hati, ke dalam jiwa, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mungkin kita timbul persoalan. Kenapa Abu Zar Al-Ghifari macam tak dengar cakap Nabi? Kan Nabi kata apa tadi lepas mengucap? Tapi dia macam tak dengar kan? Dia pergi ke Masjidil Haram, dia isytiharkan, aku telah mengucap. Dan ada faedah tak kerja tu? Kata ulama, mungkin Abu Zar faham bahawa arahan Nabi itu bukan wajib. Yang terbaiknya kamu balik kampung. Jadi dia faham arahan itu tak wajib, maka dia pilih apa? Untuk isytiharkan. Dia telah Islam. Okey? Kemudian ada kebaikan tak dengan dia isytiharkan, dia telah Islam kepada orang musyrikin Mekah? Apa kebaikannya? Satu.
Tahu tanda dakwah Nabi diterima. Orang luar jauh boleh tahu dan boleh sampai dan boleh beriman. Itu satu tanda dakwah Nabi diterima. Yang kedua, tanda dakwah Nabi mudah diterima sebab sesuai dengan fitrah. Yang ketiga, boleh cara Abu Zar tu boleh menimbulkan ketakutan pada orang musyrikin. Hai. Terkejut ni. Sampai macam ni orang luar dengar, datang masuk Islam terus isytihar. Boleh menggerunkan orang musyrikin. Dia panggil apa? Serang apa dia? Peperangan psikologi lah. Gerun dia, beraninya, hebatnya, walaupun seorang kan. Hebat Islam. Dan Abu Zar ni tahu tak, bila dia balik ke kampung dia, kepada kaum dia nama Al-Ghifar, dia balik dia terus dia berdakwah dalam hadis sahih. Separuh kaum dia Al-Ghifar masuk Islam. Dan separuh lagi masuk Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi akhirnya satu kaum Al-Ghifar beriman dengan sebab Abu Zar Al-Ghifari. Pengajarannya apa? Dia Islam bila sampai masuk dalam hati, dia tak boleh duduk diam. Sebab apa? Sebab benda Islam ni benda yang paling mahal. Kita kalau ada makanan, kita nak kongsi dengan orang. Kalau ada kereta, nak kongsi dengan orang kan? Saya tadi yang cakap tu, saya dah rasa macam tu. Iman baru, kan? Saya bagi yang kawan saya yang tahu, dia tahu agama Islam baru, dia terkejut. Ya? Dia terkejut, dia dapat tahu. Lepas tu, saya minta pula buat dakwah, dia cari dakwah. Dia menteri. Oh, baru saja, dah cari orang nak dakwahkan. Lepas tu, dia pun tunjuk. Jom jiran aku ni ada masalah, tolong nak buat. Jumpa dekat dia. Jadi kenapa? Kenapa di zaman Nabi lah, orang bila masuk Islam, terus dia akan berdakwah. Saya baru masuk. Yalah, kenapa? Kenapa? Sebab dia rasa Islam ni sangat-sangat mahal. Sangat banyak kebaikan. Bila dia rasa mahal, bernilai, banyak kebaikan, dia nak kongsi dengan orang. Kemudian dia yakin, kalau tak memeluk Islam, dia akan masuk neraka. Jadi dia tak sanggup melihat orang lain mati masuk neraka. Dia tak sanggup. Maka dia tak tunggu lama. Dia tak tunggu lama. Sebab tu Nabi bagi amanah kan? Nabi bagi amanah apa dia? Balighu anni walau. Tengok, sayangnya Nabi pada umat, Nabi kata, selamatkan seramai yang mungkin. Maka nak selamatkan seramai yang mungkin, jangan tunggu 2 ayat. Jangan tunggu 5 ayat. 1 ayat terus sampaikan. Sebab sementara kamu nak tunggu 2 ayat, 3 ayat, dah 100 orang mati dalam syirik. Itu amanah. Tapi ada fahaman yang menghalang apa yang Nabi sampaikan. Apa dia? Nak berdakwah kena ada ilmu banyak. Nak berdakwah kena ada ijazah. Nak berdakwah kena ada tauliah. Nak berdakwah kena ada sanad. Betul tak? Abu Zar ni dapat sanad daripada siapa ni? Abu Zar ni dapat ijazah daripada siapa? Separuh kaum dia beriman. Ya Allah. Jadi kenapa? Soalan dia. Kenapa kita orang Melayu ni, kenapa kita orang Melayu tak timbul rasa nak berdakwah? Tak timbul rasa nak sampaikan apa yang kita dapat. Bila kita dah belajar, kita ada ilmu. Kenapa? Tak, saya rasa kita yang belajar dengan Abu Zar, kita bagi banyak ilmu. Sebab Abu Zar ni baru dapat sikit je. Dan ayat Quran pun baru turun sikit je. Orang kita ni kadang-kadang mungkin dah separuh Al-Quran belajar. Kan? Mungkin dah beribu hadis dah belajar. Lagi banyak ilmu. Tapi kenapa tak ada perasaan nak sampai pada kaum keluarga, nak sampai pada orang kampung? Dia tak merasa Islam tu nikmat. Dia tak rasa Islam tu nikmat. Kenapa dia tak rasa Islam tu nikmat? Sehingga dia tak nak berkongsi dengan orang. Tapi kalau masak pandai je resipi, dia nak kongsikan.
Ataupun orang pandai memasak, dia kata, kongsilah sikit. Kan? Ada rasa masakan sedap tu nikmat. Kenapa dia tak rasa Islam tu nikmat? Dia tak faham Islam. Kenapa dia tak faham Islam? Sebab dia lahir dalam Islam. Islam warisan. Islam warisan. Bila dia lahir dalam Islam, dia tak rasa sangat beza Islam dengan yang tak Islam. Dia tak rasa beza, lebih kurang sama je, kan? Tapi yang baru masuk Islam ni cukup faham, cukup tahu perbezaan. Sebelum ni aku jahilah, sebelum ni aku sembah berhala. Tiba-tiba dapat satu akidah yang jelas, yang benar, rasa nikmat. Dia rasa nikmat luar biasa. Sebab tu dia terus nak sampaikan pada orang. Sebab sebelum ni dia tak rasa apa. Kita lahir-lahir Islam, kan? Itu antara sebab. Lepas tu lahir-lahir Islam pula, Quran juga tak faham walaupun dah 50 tahun. Kan? Dia ajar pasal fahaman orang, mazhab tertentu. Akhirnya dia tak rasa Islam tu satu nikmat yang besar, satu nikmat yang boleh selamatkan manusia daripada neraka. Okey. Jadi ambil pengajaran dari kisah Abu Zar, kerana dia Islam, satu kaum dia Al-Ghifari semua masuk Islam. Dalam tempoh yang tak lama. Okey. Jadi di sini juga ada pengajaran. Daripada kekangan, daripada strategi perancangan orang musyrikin Mekah untuk sekat dakwah, untuk halang dakwah, untuk matikan dakwah, berjaya ke gagal? Gagal. Kan? Walaupun Islam masa tu tak ramai, dan Islam tak ada apa, tak ada kuasa, tak ada senjata, tak ada ekonomi pun. Tapi Islam tetap tersebar. Sekarang, kita banyak kuasa, kan? Kuasa pun ada, ekonomi pun kuat, senjata pun ada, teknologi pun canggih. Tapi Islam masih belum berjaya tersebar ke seluruh pelosok tempat. Kan? Sebab kita tak jadi sebagai pendakwah. Kita hanya jadi orang Islam sahaja. Kalau belajar pun kita hanya jadi talibul ilmi, penuntut ilmu sahaja. Bukan pendakwah. Okey, kita baca. Habis. Kemudian, kisah yang kedua. Ada lagi masa kan? Dan juga kita tengok Abu Zar ni, sebelum dia masuk Islam, dia ada fahaman, kan? Dia solat, dia tak sembah berhala, dia benci kemungkaran. Maknanya itu hasil peninggalan saki-baki agama siapa? Ibrahim. Maknanya sampai juga walaupun kawasan pendalaman. Itulah tabiat Islam. Tabiat Islam ni, kalau benar, kalau datang daripada orang ikhlas, dia akan tersebar di mana saja dia berada. Tapi kalau Islam keturunan, dan orang tu pula tak ikhlas, dan setakat dia je, kadang-kadang suami dia pun tak sampai, anak dia pun tak sampai. Berapa ramai yang belajar agama, anak dia sangat-sangat berbeza dengan apa yang dia belajar. Kan? Okey, kemudian kita balik pada kisah yang kedua, keislaman, muka surat 147, kita ambil kisah yang kedua. Sebenarnya ramai yang masuk Islam di tempoh dakwah secara terbuka ni, tapi penulis ni tulis 2 orang je. Abu Zar Al-Ghifari. Yang kedua, cerita Dhamat daripada kabilah Azdi Shanu'ah. Kita dapat kesimpulan yang sama bahawa hal itu terjadi daripada di awal-awal dakwah secara terang, setelah Rasulullah SAW secara terbuka menganggap bodoh. Setelah Nabi secara terbuka menganggap apa? Perbuatan sembah berhala ni perbuatan yang tidak waras, yang tak cerdik. Maka daripada situ Islam mula tersebar secara semula jadi. Mereka pun membahas, dan daripada situ juga penentangan orang musyrikin berlaku secara agresif. Sehingga mereka tuduh Nabi gila, daripada Al-Amin bertukar jadi Majnun, bertukar menjadi tukang sihir, bertukar menjadi penyair. Mereka pun membalas kecaman Nabi dengan propaganda dusta, dengan menggambarkan Nabi seorang yang gila. Okey, tengok.
cerita orang musyrikin yang menuduh Nabi gila menyebabkan apa ni? Dhamad daripada bangsa kabilah Azdi Syanu'ah datang ke Mekah. Sebab apa? Sebab Dhamad ni Tok Bomo. Kerja dia ialah merawat orang gila. Orang yang ada penyakit dia rawat. Bila dia dengar cerita Nabi dituduh gila, dia ada keinginan nak rawat Nabi. Subhanallah. Tengok, tuduhan tu menjadi satu aset dakwah. Kan? Jadi kalau orang tuduh kita apa-apa, relax je. Kadang-kadang tuduhan orang kepada kita menyebabkan orang nak tahu siapa kita. Dia pun datang. Jadi jangan melatah, jangan terkejut, jangan balas. Bila orang tuduh Nabi gila, tukang bomo pun datang. Aku nak rawat ni, ni peluang ni. Okey, Dhamad pun datang ke Mekah. Sampai ke kota Mekah, ia mendengar daripada orang Mekah bahawa Nabi dituduh gila. Sedang ia sendiri adalah orang yang termasuk orang yang berprofesi meruqyah. Faham? Oh, entah asal Indonesia. Asal. Profesi ni profession lah. Profession. Jadi Dhamad datang ke Mekah sebab dengan cerita Nabi Muhammad gila dan dia kerja dia memang merawat orang gila. Rupa-rupa orang gila ni dah ada zaman Nabi. Tapi yang kalau betul-betul gila, okey, tak berdosa. Ini yang gila tapi tak gila. Sedang ia sendiri adalah, okey, meruqyah, menjampi orang yang terkena penyakit gila. Lalu dia mendatangi Dhamad, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan diri untuk menjampi Rasulullah. Maka Rasulullah tengok jawapan Nabi. Bila Dhamad datang pada Rasulullah, dia kata apa? Aku dengar kamu ni ada penyakit kan? Penyakit gila. Jadi kalau kamu nak, aku boleh rawat. Tengok peribadi seorang pendakwah. Kita kalau orang datang, kemudian bagi tahu kamu gila kan, aku nak rawat kamu. Apa kita cakap? Apa reaksi kita? Oh, kita bagi pendapat. Cakap sekali lagi. Tengok kesabaran Nabi. Walaupun orang tuduh dia gila, Nabi tenang je. Tenang. Sebenarnya ketenangan itulah banyak menyertakan kerja dakwah. Daripada kita melatah ataupun kita melawan. Okey. Nabi kata apa? Bila Dhamad nak rawat dia dengan alasan Nabi tu gila kan. Sini dia terjemah. Saya baca bahasa Arab. Nabi kata apa? Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Yang saya selalu baca masa nak mula kelas. Dan ramai penceramah bila nak mula ceramah, dia mula ni. Yang tu yang Nabi baca pada Dhamad. Nabi kata, innal hamdalillah. Segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu. Kami memujinya. Wa nasta'inuhu. Dan kami hanya minta pertolongan kepada Allah. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi petunjuk, tak ada siapa yang boleh sesatkannya. Dan wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah pada orang tu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadan. Dan Muhammad adalah, Muhammad tu siapa? Akulah. Iaitu abduhu wa rasul. Adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du. Setakat tu je. Setakat tu je. Maka kata Dhamad apa dia? A'id alayya kalimatuka. Cuba ulang apa yang kamu ucapkan. Fa'a'adahunna alaihi Rasulullah SAW salasa marat. Nabi pun ulang 3 kali. Sunnah Nabi ada hadis sahih. Kalau benda penting disunatkan ulang 3 kali. Disunatkan ulang 3 kali. Tapi biasa yang kita ulang tu sampai 3-4 kali, yang penting ke yang tak penting? Biasa yang merapu kan. 3-4 kali sampai kita boring dengar. Faqal, setelah Nabi ulang 3 kali, faqala Dhamad. Dhamad berkata, laqad sami'tu qawla al-kahanah wa qawla as-sahara wa qawla asy-syu'ara fama sami'tu misla kalimatika haula'i. Aku dah dengar banyak-banyak ucapan tukang sihir, tukang tenung,
penyair, semua aku dengar dah. Pengalaman banyak. Tapi yang kamu cakap ni bukan sihir, bukan syair, bukan jampi. Aku tak pernah dengar ni. Maka terus dia beriman. Semua aslama wa baya'a an nafsi, dan dia berbaiat dengan Nabi dan dengan kaumnya sekali dia berjanji akan berdakwah. Okey. Apa pengajaran dia? Macam mana dhamak boleh beriman? Nabi bagi kelas apa ni? Fiqh ke, hadis ke? Boleh fikir tak? Yang pengajaran ni. Jadi boleh beriman, orang boleh beriman hanya dengan baca apa? Dan kalau kita ceramah, baru mukaddimah. Tak ada poin lagi. Tapi dengan ayat tu orang dah boleh beriman. Kita kadang-kadang mukaddimah setengah jam. Lepas tu ceramah sejam. Seorang pun tak berubah. Terus apa? Banyak buat kata-kata sendiri. Lepas tu banyak cerita hal guru kan. Lepas tu banyak buat lawak. Sikit-sikit lawak kan. Orang tanya masalah pun dia buat lawak. Satulah. Yang kedua, poin apa yang menyebabkan dhamak ni beriman? Apa poin dia? Apa sentuhan? Nak beriman ni bukan senang kan? Kena ada satu sentuhan yang mengetuk hati. Sedangkan hanya Nabi baca innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Kami puji dia aja, kami tak puji orang lain. Kami minta tolong dia aja, kami tak minta tolong orang lain. Dan siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa yang boleh bagi hidayah. Siapa yang Allah bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan. Dan aku bersaksi dia saja Tuhan yang satu. Dan aku bersaksi Muhammad tu hamba dia dan Rasulnya. Sebenarnya ada mesej tak dalam mukaddimah tu? Apa mesejnya? Tauhid. Nabi cerita apa dah? Kamu kata aku gila ke? Apakah? Dengar. Orang gila boleh tak cakap macam tu? Orang gila. Orang gila mengucap pun tak betul kan? Ini bukan setakat mengucap, tapi jelas memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenar. Kalau nak puji, puji dia. Kalau nak minta tolong dia. Dan semua pujian hanya dia saja berhak dipuji. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia saja. Cukup jelas. Mesej tauhid. Yang tu yang menyentap hati, dhamak terus mengucap. Tapi kadang-kadang kita cakap 1 jam, tak tahu apa dia mesej. Kan? Cerita diri dia, saya dulu belajar 3 tempat tahu. Ada 20 orang guru. Dan 20 tu semua mimpi jumpa Nabi. Apa mesej Islam tak tahu kan? Lepas tu gelak, lepas tu ketawa. Okey. Cukup Saya nak boleh kita tulis sikit pengajaran daripada kisah keislaman Dhamad. Dhamad daripada kabilah Azdi Shanu'ah. Okey, pertama propaganda orang-orang Quraisy dan tuduhan orang Quraisy kepada pribadi Rasulullah yang mulia sehingga menuduh baginda gila menjadi penyebab berimannya Dhamad. Penyebab kepada Dhamad datang ke Mekah. Subhanallah. Jadi pengajaran di situ apa dah? Bila ada tuduhan, bila ada fitnah, kita fikir secara positif. Jangan melenting, jangan fikir yang negatif. Aku buat kerja baik pun kena fitnah. Jangan. Kadang-kadang dengan sebab fitnah itulah ada orang yang terbuka pandangan dia, kenapa ustaz ni kena fitnah? Aku tengok dia okey je. Dia pun datang jumpa kita. Nak tahu sebenar kan?
Dan saya rasa pun ramai yang ikut kelas tadabbur pun mungkin sebab dengar cerita fitnah kot. Ustaz ni jaga-jaga. Lagi orang kata jaga-jaga, lagi orang nak. Jadi fikir yang positif itu strategi dakwah. Jangan melenting bila orang tuduh. Yang kedua, sifat yang paling penting untuk seorang pendakwah ialah sabar dan tenang dalam menghadapi apa saja tuduhan. Dia kalau Nabi bila Damat tuduh, kamu gila kan aku nak rawat. Kalau Nabi melenting, apa jadi? Apa jadi? Damat takkan masuk Islam. Oh, macam mana aku nak ikut kawan ni? Tak sabar kan? Melenting. Dan kalau Nabi tak sabar, Nabi boleh tak baca tadi? Innal hamdalillah kan? Tak boleh. Yang keluar apa dah? Maki hamun. Doktor pal sampah kan? Sabar. Yang ketiga, mesej yang sangat penting dalam dakwah di hari pertama ialah memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenar dan kenapa dia sahaja yang layak disembah. Jangan duk ceritalah benda-benda lain tu. Kadang-kadang cerita pasal diri dia, pasal NGO dia sampai satu hari kan. Orang tak kenal lagi Tuhan. Yang keempat, dakwah, asas kepada dakwah mestilah daripada Al-Quran dan Sunnah. Asas ataupun sumber dakwah yang paling asas ialah mesti daripada Quran dan Sunnah. Sebab itulah bila orang Damat kata pada Nabi gila, Nabi tak cakap biasa dulu tak. Terus Nabi cakap mesej ketuhanan. Menunjukkan dakwah ni mesti datang daripada Allah dan daripada Rasul. Yang kelima kan, cepatnya beriman Damat menunjukkan Islam sangat selari dengan fitrah manusia. Bila kita sampai ke Islam yang betul, daripada hati yang ikhlas, akan terus sampai masuk dalam hati itu. Sebab apa? Islam yang betul sesuai dengan fitrah manusia. Dia masuk ngam terus. Tapi kalau kita cerita pasal Islam, tapi bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, orang kadang-kadang rasa berat, rasa tak nampak apa pun. Setiap pendakwah yang seterusnya, setiap pendakwah mesti menganggap semua orang yang datang berjumpanya adalah mad'u. Damat datang untuk apa tu? Untuk rawat kan? Tapi Nabi anggap damat sebagai apa? Bukan perawat, tapi sebagai mad'u. Nabi sebagai perawat. Sebab kadang-kadang kita buat kerja dakwah ada masa tertentu. Masa lain tak boleh. Tak, kamu pendakwah. Semua orang adalah mad'u. Bila semua orang mad'u, kena raikan masa dia. Jangan dia rai masa kita. Kemudian apa tujuan sekalipun, anggaplah itu nombor 2. Yang penting, aku ada tujuan yang paling penting. Aku nak dakwah kamu. Ada orang nak jumpa saya. Nanti saya ceritalah. Tapi tujuan dia tu nak bisnes lah. Nak guna nama Ghulam kan. Saya boleh jawab je. Minta maaf lah. Kami tak ada hubungan dengan perniagaan. Tapi saya fikir, ini peluang untuk aku berdakwah pada dia kan. Kalau dia nak berdakwah nak berniaga benda ni, aku nak meniaga agama dengan dia. Jadi insya-Allah kita akan jumpa dia besok. Dia datang. Itu pendakwah kena berfikir macam tu. Jangan tengok orang, kita pilih. Ini boleh dakwah. Yang ni, ini ada tujuan lain. Kita pun tolak ke tepi, jangan. Tengok ni, asalnya tukang bomo, tok bomo kan. Tengok, Nabi fikir dia adalah mad'u. Akhirnya jadi orang Islam.
Okey, cukup Cukup setakat tu. Kita berhenti setakat Islamnya Dhamad daripada kabilah Azdi Shanu'ah sampai muka surat 148. Jadi kita berhenti sebelum tajuk gangguan musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Ha? Ya ke? Mana ni? Alhamdulillah. Apa tu? Muhammad Nazrul. Surah Al-Anfal ayat 27 memberitahu jangan khianati Allah dan Rasul. Adakah dikira mengkhianati Allah dan Rasul jika tidak menyokong usaha dakwah dan golongan yang hendak mertabak? Ya. Allah kata, Allah sebut apa dalam hadis kursi? Man adali waliyan azantu bil harbi. Siapa yang bermusuh dengan wali aku? Siapa wali Allah? Orang beriman dan orang bertakwa. Siapa orang beriman dan orang bertakwa? Antara sifat tugas utama orang beriman ialah sebagai pendakwah. Allah kata apa? Nabi sebut dalam Quran, melalui Al-Quran, Allah kata, "Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Allah kata, wahai Muhammad, cakaplah, hazi sabili, ini adalah jalanku. Jalan apa ni? Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, berdasarkan dalil yang jelas. Siapa lagi yang berdakwah bersama aku? Wa man ittaba'ani. Dan siapa yang ikut aku, dia juga berdakwah. Jadi pendakwah yang mengajak orang kepada Quran dan Sunnah, dia adalah wali Allah. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tak bersama mereka, ada unsur-unsur pengkhianatan. Seolah kita tak nak menolong agama Allah. Menolong pendakwah yang nak menegakkan agama Allah, termasuklah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bomo tu nama Dimam bin Sa'labah ke? Bukan, daripada Bani Azdi Shanu'ah. Daripada Bani Azdi Shanu'ah. Tak apalah. Tak penting bin dan keturunan. Ambil pengajaran tu. Jangan fokus pada orang. Nanti dia pergi cari pula keturunan Dhamad. Ambil pengajaran. Bomoh dah. Tak ada? Mana? Peniaga nak jumpa Ustaz esok. Tak, saya nak jumpa dengan semua orang. Saya nak jumpa dengan semua orang. Sebab saya buat kerja dakwah dan dakwah untuk semua. Apa dia? Adakah persamaan mencari kebenaran? Hidayah seperti yang dilakukan oleh Abu Zar sama seperti Salman Al-Farisi? Ya, sama. Salman Al-Farisi datang daripada Parsi, Suhaib Ar-Rumi datang daripada Rom. Semua tu sebab dengan cerita tu. Cerita apa? Ada cerita yang biasa yang tersebar, cerita tak elok pasal Nabi Muhammad. Cerita tak elok tu kadang-kadang positif. Kadang-kadang ada kebaikannya. Sebab orang nak tahu, betul tak elok kan? Kalau tak elok, di mana yang tak elok? Itu peluang untuk kita berdakwah. Ya? Salam Ustaz, Jemaah Tabligh pun kata nak berdakwah tapi keluar pi Pakistan, India.
Dakwah, kalau apa-apa saja dakwah kena ikut cara Nabi lah. Dan kita baru belajarkan, Allah kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan pada keluarga kamu yang terdekat dulu. Nabi tak terus pergi ke Madinah, Nabi tak terus pergi ke Mesir ke? Tak. Dakwah yang pertama, bagi peringatan pada kaum keluarga terdekat dulu. Sebab hikmahnya kita dah sebut minggu lepas kan. Antara hikmahnya, sebab bila berlaku apa-apa masalah, orang yang pertama akan pertahankan kita, keluarga kita terdekat. Bukan orang lain. Bukan jiran kita. Yang kedua, bila kita berdakwah pada orang terdekat, maka itu akan melancarkan kerja dakwah kita. Tapi kalau kita tak berdakwah pada keluarga terdekat, itu menjadi penghalang kerja dakwah kita. Kenapa? Orang akan jadikan hujah untuk tidak terima dakwah kita. Orang kata apa? Kamu pergi dakwah jauh-jauh, anak bini pun berterabur. Kan? Anak pun salat tak betul. Akhirnya orang tak akan terima dakwah kita sebab kita tak dakwah pada keluarga yang terdekat. Jadi saya anjurkan kalau nak berdakwah dulu keluarga terdekat, orang kampung kita, taman kita. Tak payah orang Pakistan dah ada pendakwah dia. Allah tu maha bijak. Allah maha mengetahui. Setiap tempat ada pendakwah dia. Setiap bangsa ada pendakwah dia. Jadi janganlah kelan kabut pergi berdakwah ke Pakistan dalam keadaan di Malaysia ramai lagi juta-juta orang Islam yang ilmu tak sampai pada mereka. Kita duk pergi Pakistan, pergi Bangladesh. Pergi Jepun kan? Kan Nabi sebut dalam satu hadis, tidak beriman seseorang itu yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu jirannya. Nabi kata tak beriman. Jirannya, kan? Berapa ramai jiran kita jahil agama, berapa ramai jiran kita lapar, kita duk pergi seronok kat lain. Wallahu alam. Adakah kita semua pendakwah? Tak, kita semua wajib menjadi pendakwah mengikut kemampuan masing-masing. Ibu ada tugas sebagai pendakwah, pendakwah kepada anak-anaknya, pendakwah kepada kaum keluarganya, pendakwah kepada kawan-kawannya. Suami ada tugas dia sebagai pendakwah kepada anak, kepada kawan-kawan. Wallahu alam. Apa? Entah tak boleh besarkan? Apa? Ana rasa lama-lama kelabu entah ni. Jangan berniat berniaga untuk Kita baca je lah. Jangan berniaga untuk guna follower ustaz yang ramai. Soalan apa pandangan ustaz dengan jemaah tabligh? Jemaah tabligh ialah dia satu dakwah yang bagus sebab dia mengajak orang pergi ke masjid, beribadat kepada Allah, mengajak orang supaya tahu apa kelebihan beramal, kelebihan solat, kelebihan sedekah, kelebihan puasa. Cuma bagi saya, dakwah tabligh tidak lengkap. Dia lebih kepada apa? Mengajak orang berdakwah, mengajak orang beribadat. Tapi dia kurang mengajak orang supaya iqra', belajar. Dia jarang ataupun kurang mengajak orang mendalami ilmu agama, tafaqquh fid din. Sedangkan asas untuk beramal ilmu, asas untuk berdakwah ilmu. Satu. Yang kedua, saya nampak jemaah tabligh ni dia kurang dari sudut apa? An-nahyu anil munkar. Dia banyak fokus pada al-amru bil ma'ruf, suruh orang solat, suruh orang puasa, suruh orang sedekah. Tapi kemungkaran yang berleluasa di luar tu, kadang-kadang dalam rumah, kadang-kadang taman dia tak fokus. Sedangkan Islam, Allah beritahu kamu tak mungkin jadi umat terbaik kecuali kamu buat dua ni. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Satu, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu akan jadi umat terbaik bila kamu sentiasa suruh yang ma'ruf dan wa tanhauna 'anil munkar. Kamu cegah kemungkaran. Mesti serentak. Kalau suruh saja yang ma'ruf, tak cegah kemungkaran, akhirnya kemungkaran akan menguasai keadaan. Akan mengatasi benda yang ma'ruf. Jadi kena buat serentak. Secara umumnya, satu jemaah yang bagus, yang mengajak orang pergi ke masjid, mengajak orang beramal soleh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bolehkah baca khutbah al-hajah tadi pada permulaan majlis, keramaian dan juga doa selepas solat? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dah. Okey, kelas kita akan datang besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita sambung tadabbur surah Al-A'raf.
Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.